Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yasir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Tuan Minan dalam kitab dia Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, sehinggalah perkataan dia dan kita percaya muka surat 4, dan kita percaya dengan tiap-tiap kitab yang diturunkan akan dia, akan kitab oleh Allah Ta'ala, dan dengan tiap-tiap rasul yang disuruh akan dia, akan rasul oleh Allah Ta'ala, dan dengan segala malaikat Allah, dan dengan qadar baiknya dan jahatnya qadar itu daripada Allah belaka. Selepas daripada kita percaya akidah kita mengenai Allah Ta'ala, maka kita belajar lagi akidah yang berkait dengan kepercayaan kita kepada Allah. Adakah cukup kita beriman dengan Allah Ta'ala sahaja? Tidak cukup. Kerana rukun iman itu ada 6 perkara. Rukun iman ada 6 perkara. Maka kalau kita tidak percaya salah satu daripada 6 perkara tu, jadi kafir. Ya, kafir. Sekalipun percaya kepada Tuhan, ya. Tapi kita tidak percaya kepada hari kiamat, kafir. Ya, kafir. Kekal dalam neraka, kekal dalam neraka. Saya percaya dah kepada Tuhan, apa jadi kafir juga. Semua itu adalah rukun iman. Maka di bawah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada 6 akidah. Pertama, di bawah kalimah la ilaha illallah, kepercayaan akidah mengenai Tuhan. Manakala di bawah Muhammad Rasulullah pula ada 5 akidah. 5 akidah. Gapo dia? Iaitu pertama, selepas daripada percaya kepada Allah Ta'ala, percaya kepada kitab-kitab. Apa maksud percaya kepada kitab-kitab? Percaya yang kitab ini betul-betul turun daripada Allah Ta'ala. Bukan rekod daripada Nabi-Nabi. Betul-betul ia tu sama ada turun kitab ataupun turun wahyu. Maka dikumpul dan ditulis dalam satu kitab seperti Al-Quran. Betul-betul kitab ni daripada Allah.
Dan apa sahaja isi kandungnya dia, wajib kita percaya. Sama ada isi kandungnya dia itu menceritakan benda yang telah lepas. Benda sekarang dan benda akan datang berlaku, wajib kita kena percaya. Dan tidak ada dusta sekalipun daripada apa yang terkandung di dalam kitab tu. Maka kitab ini ada 104 buah. 100 dalam bentuk suhuf, yakni lembaran-lembaran. Ada 100 lah, manakala 4 lagi berbentuk kitab, yakni tebal. Tebal lah, banyak. Maka suhuf pula yang wajib kita beriman 2 sahaja. Hak suhuf lain tidak sabit dengan Al-Quran dan hadis yang sahih, iaitu hak wajib beriman suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Manakala suhuf Nabi Allah Syiz, suhuf Nabi Allah Musa, suhuf Nabi Allah Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Idris, hak tu tak apa. Tetapi suhuf tu ada, ya kena percaya. Hak sabit dengan ayat Quran, suhuf ni ada 2 saja. Tetapi disebut dalam kitab ada 100 semua. Ada boleh 50 lah, ada 40 lah, ada 30 lah, ada gapo. Manakala kitab ada 4 hak besarnya. Pertama, kitab Zabur dipanggil. Diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Allah Daud alaihi salam ini ayah kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Allah Daud nabi lagi raja. Dia nabi, merangkap dia ni raja. Dalah dia raja, nabi dah pulak besar sungguh, tak tahu. Harta tak sedok kira lah raja. Manakala hati pulak hati seorang nabi. Dakwah agama dia. Tu antara mukjizat Nabi Daud Allah Daud, melembutkan besi. Tuhan beri keistimewaan dia. Tangan dia apabila dia pegang besi, seperti plastasing dipanggil. Besi itu dia nak buat lagu mana jadi plastasing. Maka di antara pekerjaan Nabi Allah Daud, tukar besi. Dia buat baju besi, dia buat pedang, dia buat gapo. Maka antara barangan yang Nabi Allah, Nabi kita, Nabi Muhammad dapat pusaka daripada Nabi Allah Daud, 1 pedang. Pedang, sebilah pedang yang dibuat zaman Nabi Allah Daud, diturunkan siapa-siapa sampai kepada Nabi Muhammad. Ada pedang siapa kelon? Nama gapo dia tak ingat dah hamba. Ada 1 sebilah pedang dikatakan diwarisi daripada zaman Nabi Allah Daud alaihi salam. Kedua, mukjizat Nabi Allah Daud, suara dia sangat merdu. Suara dia sangat gemersik, sangat enak, sehingga disebut di dalam kitab apabila Nabi Allah Daud alaihi salam membaca kitab Zabur. Kitab Zabur ni kandungnya dia adalah kalam-kalam hikmah, kata-kata nasihat dan pelajaran sahaja, tidak mengandungi hukum hakam sebagaimana Al-Quran. Dia ada nasihat lagu tu, kata-kata gitu. Maka apabila Nabi Allah Daud alaihi salam membaca kitab Zabur, burung-burung apabila terdengar suara Nabi Allah Daud, maka jatuh. Bapa? Kerana merdunya suara Nabi Allah Daud sehingga asyik burung tu tak sempat nak kepok ke sayap, nak senyap gitu, peng jatuh kabar-kabar, accident. Jatuh belebok. Manakala kalau dia baca kitab Zabur di hadapan sungai, sungai tengah mengalir, kerah air tu. Tak usah mengalir, nak dengar. Nak dengar suara Nabi Allah Daud alaihi salam. Itu antara mukjizat. Bukan sedap biasa-biasa, sedap peringkat mukjizat. Oh, lebih lagi, lebih. Sehingga siapa kesedapan dia mencari adab dah. Kita dengar suara sedap tu gemersik dah. Tetapi Nabi Allah Daud, suara dia tu mukjizat. Sedap dia tu mukjizat. Bukan calon-calon. Tu kitab dia, kitab Zabur. Bahasa dia, bahasa Kipti dah. Bahasa Kibti. Bahasa Kibti. Zabur. Kedua, kitab Hafsah.
iaitu kitab apa dah? Taurat diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa dapat kitab Taurat guna bahasa Suryani. Bahasa Suryani. Maka Nabi Allah Musa dapat kitab Taurat selepas daripada dia munajat di Bukit Tursina. Apabila Allah Ta'ala panggil Nabi Musa untuk mengadap dia bermunajat dengan dia selama 40 hari 40 malam, maka diberi hadiah kepada Nabi Allah Musa kitab Taurat. Turun macam mana? Stokor daripada langit jatuh stokor lagu ni kitab Taurat. Begitu juga kitab Zabur turun. Maka apabila lagu tu Nabi Musa apabila dapat kitab Taurat, maka dia balik nak beritahu kepada umat dia mengenai kitab Taurat. Okey. Maka apabila dia tengok umat dia sesat, dia pegang, dia rembah kitab Taurat, pecah semula kitab Taurat. Maka ditulis mula kitab Taurat. Hak pecah, hak asalnya pecah hancur lebu. Nabi Musa gerai telajak, apabila umat dia jadi kafir sembah lembu, maka Nabi Musa marah, nya katok kitab Taurat pecah. Lepas pada dia selesai masalah umat dia jadi murtad, maka dia tulis mula kitab Taurat. Kitab Taurat pula di dalamnya terkandung kata-kata hikmah dan hukum hakam. Dia ada bawa syariat. Berarti ada hukum hakam baru sebelum dari Nabi dulu-dulu. Maka zaman Nabi Musa ada perubahan dari sudut hukum hakam. Selepas pada tu kitab Injil diturun kepada Nabi Allah Isa alaihi salam dengan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Nabi Allah Isa alaihi salam dapat kitab Injil. Dalam dia pun ada hukum hakam juga. Tu. Akhir sekali kitab hak besarnya adalah Al-Quran. Bahasa Arab diturunkan kepada Nabi kita. Kitab ni Allah Ta'ala pelihara. Satu-satunya kitab yang diturunkan di langit, daripada langit yang masih boleh kita baca secara pasti, tidak ada sebagai perubahan sampai kiamat, kerana dia merupakan panduan sampai hari kiamat. Mana kalau kitab lain sudah diselewengkan. Kitab Zabur diselewengkan, kitab Injil diselewengkan, kitab Zabur, kitab Taurat diseleweng, jadilah Bible lah gapo dia. Kerana apa tak dijaga? Kerana ada lagi kitab selepas daripada tu. Mana kalau Al-Quran tak ada dah kitab yang akan diturunkan, maka keistimewaan dia terjaga sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Hebat atau hebat penjagaan Al-Quran kalau saja ada orang kosek Al-Quran. Cetak Al-Quran bentuk salah, tinggal was putih. Tak ada masa 2-3 bulan orang boleh kesal. Orang boleh kesal, cetakan ni salah ni, maka orang akan rapah, orang akan gapo. Beza dengan kitab-kitab dulu. Tidak ada penjaga ikhah daripada Allah. Maka apabila Taurat ditulis mula, selepas pada 500 tahun, maka ditambah oleh pendapat pokok dia, maka bercampur aduk di antara hak benar, hak salah. Sehingga tak dapat ditahu hak mana hak benar, hak mana salah. Maka Bible sekarang ataupun Taurat sekarang ditulis oleh 5 versi. 5 versi, 5 penulis. Selepas pada meninggal Nabi Allah Musa, Nabi Isa, lepas pada meninggal tu nya tulis mula. Maka pada masa Nabi Allah Daniel alaihi salam, maka Taurat ditulis. Nabi Daniel kata, "Pok kita jangan tulis mula kitab Taurat." Kenapa? Kerana pok kita banyak kita tak sempat. Pok kita tak sempat dengan Nabi Allah Isa, tak sempat. Anak murid dia tak sempat. Anak murid kepada anak murid pun tak sempat. Maka pok kita dah jauh dah dengan Nabi Allah Isa. Hak ni kat ni sikit, hak ni ingat sikit, hak ni ingat sikit.
maka hak asli tak boleh. Maka berkerahlah 5 orang untuk menulis mula kitab Bible ni. Kitab Injil ni maka dibuat dengan nama Bible versi lokal. Mark, Yohanes, macam-macam lah ada 5 versi. Lukas, macam lah ada 5. Hak lebih dekat sikit, hak nampak macam benar, Bible Yohanes dipanggil. Bible Yohanes. Bahkan orang Kristian kata Bible Yohanes itu Bible sesat pula. Sebab nak dekat dengan Islam. Manakala Bible lain, banyak dalam bab-bab tak ada disebut. Bab goni tak disebut, bab goni disebut. Dan 5 versi Bible itu bercanggah. Hak ni bercanggah dengan ni, hak ni bercanggah dengan ni. Hak ni bercanggah dengan ni. Jadi tidak ada istilah penjagaan. Manakala Al-Quran, gilah mana-mana negara pun sama sahaja. Nikhah Allah Ta'ala wijaga kepada kitab Al-Quran kerana dia akan jadi panduan sampai kiamat. Tapi Al-Quran ni akan hilang. Al-Quran ni akan hilang. Apabila akhir zaman, la yabqa minal islami illa ismuh wa la yabqa minal qur'anu illa rasmuh. Tidak kekal dalam Islam kecuali nama sahaja orang Islam. Perangai tak ada langsung dah. Dan tidak kekal daripada Al-Quran kecuali tulisan sahaja. Pelajaran daripadanya tidak ada pun. Dan ada riwayat kata akhir zaman Allah Ta'ala mati ke ilmu Al-Quran dengan mati ke ulama. Kerana hanya ulama saja yang memahami Al-Quran. Kitab-kitab tafsir masih banyak. Kitab-kitab ni dijual dalam internet banyak, tetapi ulama dah mati. Maka matilah sistem ilmu yang sebenar yang dijamin oleh Nabi. Hok ngaji dengan YouTube, hok ngaji dengan pala paik, engkau tiup pala paik, tayar basikal hok dekat-dekat tu ya. Maka hok tu tidak diiktiraf oleh Nabi. Maka tu kita kena percaya kitab yang diturun oleh Al-Quran, kitab yang diturun oleh Tuhan tu semua betul berlaku. Dan dengan tiap-tiap Rasul, wajib beriman dengan Rasul. Apa wajib beriman dengan Rasul? Kita percaya Allah Ta'ala pernah mengutus wakil-wakil daripada pihak Tuhan sendiri berbicara mengajak manusia kepada beriman dengan Allah. Dia ni wakil daripada Allah, ya. Bahkan dia disokong oleh Allah dengan diberikan mukjizat-mukjizat. Maka dia pun wakil resmi daripada Allah dan tanda dia adalah dapat mukjizat. Apa yang ia ajar semuanya benar berlaku. Dan kita percaya kepada malaikatullah, malaikat Allah Ta'ala. Apa maksud percaya kepada malaikat? Adanya makhluk yang bernama malaikat. Dia merupakan tentera Allah Ta'ala. Tentera Allah Ta'ala untuk macam-macam tugas. Tugas lagu ni ada tugas goni ada. Maka malaikat bilangannya sangat banyak. Sangat banyak. Dan dengan qadar baiknya dan jahatnya, takdir baik, takdir jahat, semua itu maksud beriman dengan qada qadar. Kita percaya apa saja yang berlaku di dunia ini, baik ke, jahat ke, buruk ke, menurut pandangnya mata kita, semua itu adalah pekerjaan Allah Ta'ala. Semua itu adalah ciptaan Allah. Buruk dan baik menurut pandangan kita dah. Benda itu secara hakikatnya tidak buruk pun. Tetapi menurut pandangan kita, menurut undang-undang di atas muka dunia, ia jadi buruk dan baik. Manakala kalau kita tengok kepada benda itu perbuatan Tuhan, semua tu baik berlaku. Lagu tu. Benda ni salah, benda ni betul, benda ini menyalahi, benda ini berdosa. Sebab apa? Kerana hukum hakam. Bukan kerana diri dia sendiri.
Kalau Tuhan tak kata semaya tu wajib, nescaya meninggalkan semaya tu tidak jadi apa-apa hukum. Jadi bukan tak semaya tu sendiri tu berdosa, tak. Tetapi sebab Tuhan suruh semaya. Tuhan kata kalau tak semaya berdosa, sebab Tuhan suruh. Kalau Tuhan tak arah gapo-gapo, maka tak semaya pun tak jadi tapak tak comel. Bakpo minum arak tu nampak salah, sebab Tuhan larang. Bukan kata diri perbuatan ambil arak minum tu bukan. Tetapi kerana larangan daripada Allah. Kalau Tuhan tak larang, benda tu tak jadi uduh pun, tetap jadi biasa saja. Maka molek dan uduh itu menurut pandangan di dunia, menurut syariat. Manakala secara hakikatnya semua itu adalah ciptaan Allah, maka Tuhan saja yang boleh mencipta sesuatu. Setiap ciptaan dia adalah indah dan hebat berlaku. Allah Ta'ala cipta babi. Tak boleh, haram hukumnya kita hina babi. Basuh muka babi, wuduh lah apa dia. Haram. Dan Nabi Muhammad tidak pernah mengajar menghina makhluk Allah Ta'ala. Cuma Nabi Muhammad ajar kalau kena babi, basuh kerana dia najis. Itu sahaja. Bukan kata hina. Ni tengok babi pekung. Babi lapar tak boleh makan kau misalnya. Maka orang yang melihat semua itu adalah perbuatan Allah, ciptaan Allah, maka dia akan jadi juru. Dia akan jadi molek. Dan kita naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu hambanya, hamba Allah. Sekatu saja, kafir lagi. Siapa dia berintikad Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah, kafir lagi. Lepas tu jadi Islam. Dan Rasulnya kena tambah. Kalau berintikad Nabi Muhammad hamba Tuhan saja, hamba Tuhan. Nabi Muhammad hamba Tuhan, supaya dengan hamba, jadi kafir. Sebab tu orang kata Nabi Muhammad orang biasa, jadi kafir. Tentu jadi kafir, tak ada khilaf ulama. Lepas tu orang Islam percaya Nabi Muhammad bukan sekadar hamba saja, dia tu Rasul. Apa maksud Rasul? Bukan supaya demo. Jelas maksud tu. Jangan kata Rasul ni supaya hamba juga. Kafir juga. Sebab tu siapa dia beriktikad mengucap tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu adalah makhluk Allah Ta'ala. Kafir jelas-jelas. Hamba percaya dah Tuhan tak kena lagi kau. Kafir. Sebab apa? Sebab tak kata Nabi Muhammad tu Rasul. Dia orang biasa ke? Dia mau iktikad lagu tu ke? Dia orang biasa saja gitu ya? Supaya kita? Kafir. Bagaimana? Dia tu Rasul sekarang. Memanglah dia tu makhluk. Tetapi pangkat dia tu Rasul. Supaya dengan kita? Tak supaya. Tetapi ada golongan manusia nak menjatuhkan Nabi Muhammad. Nak suruh nampak Nabi Muhammad tu biasa. Nabi Muhammad tu biasa ya. Bapa kalau nampak hebat sangat, kita rasa semangat nak sambut hari kelahiran Nabi. Nak buat maulud, nak buat gapo. Maka ada golongan ni dia tak siawi orang sambut maulud, dia kata Nabi Muhammad tu orang biasa. Maka jadilah kafir sekafir-kafir yang dikafir-kafir nasi kafirnya. Kafir berapa puluh kali kafir tu. Ada Nabi Muhammad orang biasa. Pelik sungguh kata. Iktikad gitu saja jadi kafir. Sahabat tak ada kata Nabi Muhammad tu orang biasa. Ayat Quran tu kata, tidaklah aku kecuali basyarum mislukum. Manusia serupa denganmu juga. Nabi Muhammad sendiri royak je kat kita tak boleh royak kata Nabi Muhammad. Pertama ayat Quran ni nak royak Nabi Muhammad tu tawaduk. Perkataan Nabi jangan duk guna untuk kita. Kedua, kata-kata ni Nabi Muhammad ikut kat orang kafir. Orang kafir kata mu orang biasa. Muhammad mu orang biasa. Orang kafir. Kata-kata lagu ni orang Islam tak pernah kecek, ni orang kafir saja kecek. Maka Nabi Muhammad kata, memanglah aku orang biasa, tapi aku dapat wahyu. Maka kita ambil perkataan, memanglah hamba ni orang biasa. Bukan Nabi Muhammad nak suruh orang Islam beriktikad lagu tu. Orang Islam tak pernah iktikad lagu tu. Tu perkataan orang kafir. Apa kita duk pegang wak akidah perkataan orang kafirnya? Orang kafir tak pernah melihat kehebatan Nabi Muhammad. Bagi dia makna Nabi Muhammad tu orang biasa. Maka Nabi Muhammad kata, "Munafik aku biasa." Kita pun faham. Nabi Muhammad sendiri ayat tu dia orang biasa.
Nabi Muhammad dok kecek dengan orang kafir ni dialog ni. Apa kita guna perkataan orang kafir buat akidah pula? Dan disuruhkan dia kan Nabi Muhammad kepada jin dan manusia. Jin dan manusia umat Nabi Muhammad berlaku. Mana kalau nabi-nabi lain hanya golongan dia saja. Nabi Allah Musa Bani Israel di Mesir sahaja. Tu tempat dakwah dia, satu negara dipanggil Mesir. Maka di Jordan dia tak bercara, di Malaysia dia tak bercara, di Malaysia, di Indonesia, di Filipina, di Sepanyol, di Meksiko, tu bukan umat dia. Umat Nabi Musa, orang Bani Israel yang berada di Mesir saja. Mana kalau Nabi Allah Ibrahim, Palestin. Nabi Allah Hud, di Yaman. Tu saja dia tak pernah keluar daripada kawasan dia. Tu tugas Nabi-Nabi dulu, spek hanya kawasan tertentu. Mana kalau Nabi Muhammad, tugas dia seluruh alam. Itu umat dia belaka. Besar tugas Nabi Muhammad. Bapa tugas dia begitu besar kerana dia ni penutup segala nabi-nabi. Islam mesti disebarkan kepada seluruh umat. Tak cukup manusia, jin pun kena masuk Islam juga. Maka Nabi Muhammad pun berdakwahlah. Maka dia pun meninggal, belum sempat sebar semua. Sahabat-sahabat pergi pula sebar ke ajaran Nabi Muhammad. Pah mana? Lepas meninggal sahabat, tabi'in pula pergi ke jauh. Maka sapalah Islam di Malaysianya. Pak Islam ni umat Nabi Muhammad, kau orang Islam Malaysia ni? Ya. Bukan di tanah Arab saja, bukan kata Nabi Muhammad ni ngajar Islam di tanah Arab saja dak. Tempat kita pun kita umat Nabi Muhammad juga. Siapa tempat kita ada pendapat zaman Khalifah Saidina Osman. Pendapat yang paling awal menyatakan Islam siapa di tempat kita ada hubungan dengan Mekah dan Madinah pada zaman Saidina Osman. Zaman Saidina Osman ni dekat 1400 tahun lepas. 1400 tahun lepas Islam sudah masuk dah ke Melayu kita. Ke tanah Jawi kita masuk dah Islam. Sekalipun pelajaran dan agama Islam pada masa tu tidak boleh menguasai raja-raja lagi. Rakyat ada dah masuk Islam. Ada dah ikut. Tetapi apabila zaman sebelah, ada riwayat kata zaman sebelah. Ada riwayat kata zaman 13, ada kata zaman 15, barulah Islam jadi pemerintah. Islam dikuasai, Islam menguasai raja-raja, maka lahirlah kerajaan-kerajaan Islam. Contohnya kerajaan Islam Demak. Bintoro Demak. Yang dikuasai oleh Sunan Fatah, anak murid kepada Wali Songo. Mula dah generasi 700 tahun lepas. Sultan Melaka, Fatani, Raja Kedah. Waktu semua tu masuk Islam raja-raja. Tak menunjuk ke Islam masuk mula-mula masuk lagu tu tak. Islam sudah mari awal tetapi rakyat baru. Pemerintah tak boleh nak masuk lagi. Tu manusia dan jin. Tu umat Nabi Muhammad. Dan Arab dan Ajam. Arab ni orang Arab, Ajam ni orang bukan Arab. Ikutlah bangsa gapo, selain daripada bangsa Arab dipanggil bangsa Ajam. Nama Ajam ni orang Melayu, orang Eropah, orang Cina, orang Korea, orang Meksiko, nama orang gapo dia, Kongo, gapo dia, semua tu Ajam belaka. Arab orang Arab lah. Dan dengan petunjuk dan agama yang sebenar. Nabi Muhammad bawa petunjuk dan agama yang benar. Supaya tujuan agama ni dibawa, Islam ni diberitahu kepada masyarakat. Supaya menyatakan dia, nak memberitahukan dia, nak menjelaskan, nak menzahirkan agama Islam atas agama sekaliannya, liyuzhirahu ala dini kullihi, supaya Islam tu menjadi pegangan semua manusia,
berbanding dengan agama-agama lain. Apabila Islam datang, ramailah manusia berpusu-pusu nak masuk Islam kerana nampaklah kebenaran dia. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datanglah pertolongan Allah dan pembukaan kota-kota, maka kamu melihat wahai Muhammad, manusia masuk kepada agama Islam secara afwaja, berbondong-bondong. Mari ramai-ramai. Tengok Islam. Mula-mula nak sebar Islam, sahabat-sahabat dan ahli keluarga Nabi sangat diuji oleh Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita rasa tak sanggup dah nak menyebar ke agama Tuhan ni. Nah, Allah Ta'ala uji Nabi Muhammad, dia sore hari tu. Kecek mengenai Islam, nyo pekong batu demo. Gi kecek ngorang ni, nyo sudah, nyo ludah demo. Nyo katok, nyo gocoh, berdarah semacam. Katanya Zainab, anak perempuan Nabi. Monggo Nabi lepas pada ayah dia, mak dia, bini dia meninggal, maka anak-anak tina dia hok cara ke dia. Katanya Zainab, ambo basuh baju Nabi. Pagi-pagi pakai baju bersih, kelik Allah Rabbi, kelik petang. Kotor habis baju. Bapa? Tak lain tidak bukan orang kafir pakai khianat Nabi kita. Kalau orang tidak kemah iman dia, tidak kuat hubungan dengan Allah, hati tidak baja betul, besi betul, maka nescaya dia akan berhenti. Tetapi apabila sahabat-sahabat bertanya, keluarga Nabi, dia kata, wahai ayahanda, anak-anak dia tanya, nyanyolah kau ayah. Apa ayah susah penat sangat nak sebar agama ni? Sekadar ayah sudahlah, orang tak suka, tak suruh gilah ayah. Nyanyo kau ayahnya katok kedai monya gapo. Maka Nabi Muhammad jamin ni, tengok Nabi Muhammad. Dia kata, jangan bimbang anakku. Agama yang ayah bawa ni akan masuk kepada setiap rumah manusia. Sama ada dengan cara mulia ataupun dengan cara hina. Akan masuk agama ayah ni seluruh dunia. Akan tersebar. Tengoklah ni. Boleh kata seluruh dunia kena agama Islam ni. Gilah mana-mana boleh kata siapa berlaku maklumat mengenai Islam ni. Cuma Islam tu akan tersebar. Tetapi siapa dia kau nak menjadi orang mulia? Dengan cara membantu agama Allah. Agama Allah Ta'ala Tuhan akan bantu, Tuhan akan sebar sendiri agama dia. Tetapi siapa dia kau nak jadi mulia dengan menyebar ke agama Allah. Jangan kita rasa agama Allah jadi mulia dengan bantuan kita. Tetapi kita sebenarnya jadi mulia dengan membantu agama Allah. Ada orang kata, muju aku tolong ya. Islam ni kalau tidak tak jadi apa. Siapa dia sebar agamamu? Agama Islam ni. Tuhan ke dia ada Tuhan ke agama ni? Maka dia yang sebar agama ni. Mung jadi mulia kerana saya tolong agama ni. Bukan kata agama ni jadi mulia dengan pertolongan mung. Kalau mu tak tolong agama ni, mung jadi hina. Tu Nabi Muhammad kata, sekalian. Dan jikalau benci akan dia orang musyrikin sekalipun, orang kafir tak sukalah. Dan bahawasanya telah menyampai ia akan pesuruhnya. Wallahu a'lam. Boleh kodok cerita ke siapakah Luqmanul Hakim yang disebut di dalam Al-Quran, dan betulkah ia berbangsa kulit hitam? Cerita Luqmanul Hakim khilaf ulama. Ada satu surah di dalam Al-Quran, suratul Luqman dipanggil. Luqman ni siapa dia? Kah dia? Ulama berkhilaf. Ada pendapat kata dia Nabi, Nabi Luqman. Ada kata dia bukan Nabi, dia ni orang bijak sana, ahlul hikmah dipanggil. Ada kata dak dia waliullah. Nama Luqmanul Hakim. Bangsa dia bangsa orang kulit gelap. Dia tak comel Luqmanul Hakim ni. Tetapi orang yang Allah Ta'ala hikmah kebijaksanaan. Sehingga ke kata-kata dia
dimasukkan di dalam Al-Quran. Cerita dia dengan anak-anak dia, nasihat dia mengenai kepada anak-anak dia, ya bunayya la takdah. Ya sebut. Maka kerana kata-kata dia ni sangat hebat, kata-kata dia disebut di dalam Al-Quran. Tu Luqmanul Hakim. Mohon jelaskan maksud hadis. Kita akan mati sebagaimana kita hidup. Kita akan dibangkitkan sebagaimana kita mati. Jadi gini, hadis ni bermaksud kalau kita nak mati molek, kita nak mati dalam ibadat, hidup kita mesti dalam ibadat. Kerana kalau kita hidup dalam ibadat, pukul 10 mati pun dalam ibadat, pukul 11 pun mati dalam ibadat. Tapi kalau kita maduk dalam maksiat, tiba-tiba nak mati dalam ibadat payah. Sebab pukul 11 dia buat maksiat, pukul 12 buat maksiat, mati dalam maksiat. Maka kita akan mati menurut lagu mana cara kita hidup. Dan kita akan dibangkitkan menurut kita mati. Mati molek ke tak? Mati molek akan dibangkit dalam keadaan molek. Mati dalam keadaan jahat, mati dalam maksiat, dibangkitkan dalam keadaan tak molek. Itu maksud dia. Apa doa sebelum cucuk mana-mana obat? Cocok mana-mana obat, bacalah bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi muafi, bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Baca bismillah 5. Baca bismillahillazi la yadurru. Baca. Kata ya Allah ya Tuhanku, obat ini hanya asbab. Kok yang menyembuhkan, yang memberi sakit adalah-Mu ya Allah ya Tuhanku. Jadi ke ubat ni asbab kepada kesihatan hamba. Sebut lagu tu. Ada orang kata sarai labuh-labuh najis, betul ke? Ya. Sarai labuh-labuh ni najis kerana keluar daripada punggung dia. Dimaafkan jika sedikit. Jika banyak buluk macam Spiderman tu, tu tak boleh buat semayan Spiderman sebab penuh dengan sarai labuh. Patah pala sarai labuh tak boleh. Huraikan macam mana nak seimbang ke dunia dan akhirat. Lagu mana nak seimbang ke dunia dan akhirat gini. Biasa tengok kapal terbang ke tak? Kapal terbang boleh terbang kerana dia seimbang di antara sayap kanan dengan sayap kiri. Dia start kipas dia. Start lalu brum. Kipas ni gerak, kipas ni gerak. Dia tak boleh start ni gerak dulu, motor ligak dia. Kalau start sebelah motor dia jadi piup. Biuk, ni tak start lagi saudara dia. Maka dia kena serentak. Maksud seimbang ini adalah serentak. Dunia dan akhirat serentak. Lagu mana dunia dan akhirat serentak? Gi hijau, cari pitih kerana Allah. Kerana Tuhan suruh cari harta halal. Serentak tu, serentak tu. Makan nasi bukan nak buat maksiat, makan nasi supaya ada kekuatan nak buat ibadat ke Tuhan, nak tolong orang. Maka dunia pun boleh, akhirat pun boleh. Tu dipanggil seimbang. Kipas kanan bergerak, kipas kiri pun bergerak. Akhirat jadi dunia. Akhirat jadi dunia. Dunia jadi akhirat. Buatlah gapo-gapo dia, semua ada akhirat berlaku. Adakah sawal berpunca daripada makhluk halus, mohon penawar petua untuk sawal. Sawal ni macam-macam, ada tu penyakit. Ada sawal tu gangguan daripada jin. Macam-macam lah. Jumpa dengan orang pandai, dia kita tengoklah. Beki lagu mana sawal ni. Macam-macam lah. Sawal tangis ada. Sawal terjun ada. Sawal bergoni pun ada. Tu sawal. Bukan sesawal. Sesawal ni sarai laba. Sawal panggil. Sawal ni biasa kalau bodoh dia ada orak biru ni atas ni. Masa tak ada gapo dia tak apa, dia demam dia jadi nyetok, jadi tarik gapo dia. Kerana ada urat sawal sini. Tanda-tanda dia lah. Lagu tu. Pergi jumpa Tok Bomo lah. Dia akan japi ilai lah insya-Allah. Kita dah wuduk dan kira-kira tak batal, boleh kau wuduk sekali lagi untuk solat selanjutnya. Gini, kalau kita ada air semaya dah dan kita tak buat gapo-gapo, makruh ambil air semaya sekali lagi. Bazir. Tapi kalau kita ada air semaya dah, kita guna dah buat semaya sekali pun tak batal lagi, boleh kita ambil sekali lagi ambil air semaya, dipanggil tajdid wudu. Setiap kali solat saya ambil masa lama sebelum akad takbir sebab rasa macam ada kohok lekat di tekuk lah.
ada lekat di pala. Jadi saya cuba hilang ke dulu, cuma rasa macam susah. Apa terus maya pakai telai kohok lagu tu lagu mana. Gini. Nah, selesai ke dulu masalah kita gapo dia kau nak meludah nak gapo sebelum semaya. Akad takbir Allahu Akbar hang baru selesai ni nak makan nasi tak ada basuh mulut akad takbir masalah lah. Sebab tu kalau nak semaya tu kena khomo mulut biar jaga betul-betul jangan ada benda yang mengganggu dalam semaya. Apakah penyakit salisul bul hanya penyakit klinikal semata-mata atau ada kaitan dengan gangguan setan? Mohon penjelasan. Salisul bul ni ada dua. Pertama macam sebutlah ini sakit sohir. Mungkin dia sakit dengan sebab aksiden ke gapo, maka kecing dia jadi titik semacam. Punuh ginjal dia ke punuh injak dia ke gapo jadi titik tak. Itu sakit sohir lah. Kedua, gangguan setan. Nah, orang buat sihir kita ke buat gapo dia ke nyebabkan orang tu jadi sakit kecing tak tu. Ada juga. Nah, macam-macam. Jadi tengoklah bergantung ada dua-dua. Pera kucing ni sunnah ke tak? Tak tahu, hamba tak tahu Nabi ni pera kucing ke tak. Riwayat cerita kucing tu hak sahihnya Abu Hurairah. Abu Hurairah ni sangat minat kepada kucing. Kadang-kadang mari jumpa dengan Rasulullah, bawa anak kucing dalam tangan dia. Bawa ni dalam jumpa dia sumbat anak kucing. Sangat menyukai kucing. Sehingga Rasulullah panggil Aba Hirrah. Aba Hirrah. Bapak kucing. Abu Hurairah ke Abu Hirrah? Abu Hirrah Nabi panggil. Bapak kucing. Lepas tu Hurairah baru timbul saja. Lepas pada tu baru dipanggil Hurairah. Hurairah dengan Hirrah apa dia beza? Hirrah kucing besar. Hurairah kucing kecil atau wazaifu ailah. Jadi bapak anak kucing. Nah. Sunnah ke tak? Ikutlah nak pegang. Benda sunnah hamba tak tahu. Nabi tak pegalah. Nah. Macam mana nak tahu kita dibolehkan tinggal Al-Fatihah ketika mengikut imam solat yang tak dibaca kuat seperti zuhur dengan asar? Bapa nak tinggal Fatihahnya kecuali kita masbuk saja boleh tinggal Fatihah. Akad takbir tu imam rokok, maka rokok tak payah baca Fatihah. Semaya kau semaya derah tak payah baca Fatihah. Adakah terbatal wuduk jika anak 2 tahun pakai pamper ada air kecing lepas tu duduk atas riba kita tak batal wuduk. Batal semaya saja kerana menanggung najis. Budak tu ada najis di pamper dia. Air semaya tak batal. Nah. Adakah ijazah amalan bertempoh seperti 40 hari dan sebagainya kena amal berturut-turut atau boleh berselah? Tengok. Awak terima ijazah lagu mana? Kalau dia kata straight, kena straight lah. Kalau dia kata boleh selesai, boleh selesai. Bergantung kepada amalan tu dah. Cerita ke sedikit keramat ulama Melayu dahulu seperti Tok Kenali, Tok Pula Manis, benar-benar berlaku. Adakah benar-benar benar berlaku? Betul kau kisah keramat mereka banyak di tokok tambah? Ustaz ada pengalaman tak berjumpa orang alim hok diberi karamah? Banyak soalan dia. Bak keramat saja. Ni, pertama kita nak royak karamah ni wujud. Wali Tuhan ni wujud. Siapa dia yang engkar para wali? Kafir. Kafir. Tetapi ada orang tidak engkar wali. Tetapi sekarang dia kata. Dulu wali ni cerita zaman dulu. Lah ni tak ada dah. Orang ni tengok. Apa dia kata tak ada. Kalau dia kata Tuhan tak mampu nak buat wali zaman lah ni. Jadi kafir juga. Kalau dia kata ada tapi payah nak jumpa. Apa payah nak jumpa? Tak tahulah. Maka orang tu tak akan jumpa dengan wali selama-lama dia hidup. Kerana dia kata tak jumpa wali. Wali duduk sebelah dia tak kata wali. Wali tunjuk khamat. Tak kebetulan ya tu. Pas apa bila nak jumpa dengan wali. Maka orang yang percaya wali tu ada dan wujud. Mungkin berada di hadapan saya. Baru ada tanda-tanda nak jumpa dengan wali. Tapi kalau dalam hati kata wali ni tak ada, wali duk tanah harak saja wali, tak jumpa pak mati. Maka sebab tu Islam mengajar menyengka baik dengan sesama manusia. Sebab itulah kita suka orang ni wali berkali. Insya-Allah Tuhan akan zahirkan kewalian dia di hadapan kita. Tetapi kalau kita suka dia bukan wali, sekalipun wali depan tu tak nampak kehebatan dia. Duk nampak biasa tu.
Sebab tu pok kita kalau duduk sampai tok kenali, kita tak kata tok kenali orang biasa. Kita, pok kita kalau duduk dengan tok kenali, duduk sebelah Syekh Abdul Qadir Jalani, kita kata Syekh Abdul Qadir orang biasa ya. Sebab apa? Sebab kita tak itikad wali ada. Wali ada duduk jauh pacira. Wali hok dekat tak ada. Sebab tu ramai orang tak jumpa dengan wali sebab belajar dengan Wahabi. Mudah sebutnya. Tak kenali lagu mana cerita dia. Banyak cerita keramat dia. Pulang Mani, Tok Pulang Mani. Banyak keramat cerita dia. Betul lah kita tak nafi. Adalah tambah cerita dia. Betul cerita dia orang tokok tambah betul. Tapi tak semua tokok tambah. Ada benda betul. Janganlah apabila kita benda ada tokok tambah, kita tak siap percaya. Maka banyak keramat-keramat dia. Ada bukti kau dalil Quran hadis. Jangan awak tolu tahap tu kan. Cerita wali keramat tak payah Quran hadis. Malaysia merdeka tak ada Quran hadis. Pas kita tak percaya Malaysia merdeka tahun 57. Dia mau tahu mana? Tak ada Quran hadis pun kata Malaysia merdeka tahun 57. Kalau orang mari tanya lagu tu, kita tanya demo ni kafir. Oh, sedap kata kat hamba kafir. Dah tak ada dalam Quran hadis menyatakan demo. Doktor sekian-sekian itu adalah Islam. Kamu tak pernah dengar demo kafir? Dah tak ada Quran hadis. Adakah semata-mata hujah satu benda tu guna Quran hadis? Macam-macam manusia lah ni yang tindih diperasai aling telajuk. Pengalaman jumpa dengan wali keramat. Tak tahulah hamba wali keramat. Hamba ni jumpa hak keramat saja. Kalau hamba cerita gak soho lah wabi lepas ni. Karamah ni bagi orang yang mempercayai karamah baru jumpa. Orang yang tak mempercayai karamah maka tak akan jumpa. Sekali kita pun jumpa tuan yang sama, hak ni iktikad dia ni wali, hak ni iktikad dia orang biasa. Siapa mati dia akan dapat orang tu biasa sahaja. Tahu mana kalau dia keramat, kalau dia wali, semua orang akan nampak dia wali. Kita kata menurut iktikad orang lah, kalau orang tu percaya dia wali, dia akan jadi nampaklah wali dia. Demo tak percaya sebab tu tak nampak wali. Kalau wali orang nampak dia wali belaka. Betul kau demo mikir lagu tu. Nabi Muhammad duduk di Mekah. Abu Bakar tengok lagu lain, Abu Jahal tengok lagu lain. Tu sama. Abu Jahal pas mati tak tengok keramat Nabi Muhammad. Duduk tampuk Nabi Muhammad. Tak cara pas sudah. Sayyidina Abu Bakar, Allah, tiap-tiap malam, setiap detik tengok nampak semacam. Lepas tu, ya salah di siapa dia lah ni. Bukan salah di wali tu, salah di kita tak percaya pak dia pak sudah. Kalau lah lagu tu, Abu Jahal pun nampak. Abu Jahal tu nampak gitu. Tak betul pas cerah. Anak saudara hamba tu duk ayat lagu tu. Abu Jahal. Pelik sungguh. Boleh kau kita laknat kepada orang Israel? Sebab setengah guru kata tak boleh kerana kafir tu cukup. Dia azab dah. Tak perlu laknatlah kepada orang Israel. Gini sebenarnya. Mana-mana kafir atas muka dunia ni, pertama kita orang Islam jangan rela dengan kafir dia tu. Kita jangan rela dia tu kafir dengan Allah pertama. Saya tak rela awak jadi kafir dengan Allah Ta'ala. Siapa dia rela orang kafir tu jadi kafir hukumnya. Oh, molek dia jadi kafir. Alhamdulillah. Molek kafir dengan Tuhan. Kita rela makhluk Tuhan kafir dengan Tuhan, kafir hukum dia. Sebab tu dalam iktikad kita, Yahudi ko Nasrani ko gapo, jangan reda dia jadi kafir dengan Tuhan. Pertama. Kedua, nak marah ke dia, kalau dia mati dalam kafir baru boleh kata lilaknat, boleh. Tapi kalau dia duk hidup lagi, takutnya tukar jadi Islam, tak tahu. Kita duk Islam takut jadi kafir, tak tahu. Pas lagu mana? Jaga kata-kata. Jaga pendirian kita. Jangan rasa sedap hidup Tuhan boleh balik dalam masa 1 minit. Kita duk kata kafir-kafir, takut dia molek tahu. Kita duk kata pasik-pasik, jahat-jahat, munafik-munafik, takut dia jadi baik tahu. Kita pakai jubah, pakai serban, rasa warak, rasa zuhud, rasa gapo ni, takut tu pula. Jadi sentiasa jaga hati dengan Tuhan. Zikir paling sesuai sebelum maghrib, baca wirdul latih, tak apa dah wirdul latih. Sebelum maghrib karangan Imam Haddad. Perempuan disunatkan mandi tak pada hari Jumaat, tidak disunatkan kerana disunatkan hari Jumaat, bukan sunat hari Jumaat tu mandi, tak sunat pun. Sunat bagi orang nak pergi sembahyang Jumaat. Siapa dia nak pergi sembahyang Jumaat, sunat mandi. Perempuan pun nak pergi sembahyang Jumaat, sunat mandi.
Boleh kau saya meletak nama anak saya Kasyah? Sebab ada orang kata tak boleh letak nama Kasyah. Letaklah nama Kasyah kau, nama wali kau. Tak ada masalah apa. Ada orang nama Khairul Anam, sebaik-baik manusia. Nabi Muhammad ya. Anak dia nama Khairul Anam, sebaik-baik manusia. Ada nama Tajul Arifin, nama dia. Mahkota para wali. Oh, besok anak demo. Semaya bedok, berhappy kuda. Nama ketua wali. La haula wala quwata. Tak apa nama lagu tu sebagai doa kepada anak. Tapi malulah sikitnya. Biar padan dengan nama ni. Ni nama wali kutub yang terakhir. Nama dia. Wali, ketua para wali terakhir di Malaysia. Tu Berdadah. Oh, malu kat orang lah. Apakah maksud wasilah? Apa kegunaan bagi Nabi SAW? Wasilah ni perantara Perantara untuk mustajab doa, untuk permintaan dengan Tuhan. Nabi Muhammad pun kata, wa ma araftu qadri illallah. Ma araftu qadri illallah. Aku sendiri tidak tahu qadar kedudukanku di sisi Allah kecuali Tuhan. Aku sendiri tak tahu martabat aku setara mana. Nabi sendiri tawasul dengan martabat dia. Tak tahu lagu mana. Boleh kodok kalau kita buka mata batin kita dengan jalan hikmah untuk mengenal Tuhan. Kalau nak kenal Tuhan tak payah buka mata batin. Tengok makhluk ni sudah cukup untuk mengenalkan Tuhan. Kalau terbuka mata batin, mata kita akan memandang alam selain daripada alam kita. Nampak alam jin, nampak alam goni. Maka kehidupan kita tidak akan jadi normal. Jadi supaya orang tak betul. Tengok jin, tengok gapo. Tuhan molek dah alam kita. Boleh tengok ni, boleh kenal dah Tuhan. Tak syarat kena tengok jin dulu. Lagu tu. Saya ada perasaan terhadap kawan saya. Dan dia sudah bertunai. Setiap kali saya buat status yang berbentuk nasihat dia di WhatsApp, saya jadi berniat ayat itu untuk tarik perhatian dia. Apa hukum niat sedemikian? Nak gejah tunai orang hukum dia haram. Dalam ayat status ko, pukul gambar, buat nama, buat gini ko, lepas tu buat lak keling, buat masuk dia, ataupun buat tanda-tanda menyebabkan dia teringat kepada kita. Dia tunai orang dah haram. Mengganggu hubungan di antara dua manusia lelaki dan perempuan yang sah tunai tu haram hukum dia. Maka jangan buatlah status kau gapo niat tarik perhatian. Tetapi kalau kita buat status dia terbaca, dia teringat, tu bukan masalah kita. Ni niat dah usolli, siap nak tulis tu usolli dah. Lagu tu tak boleh. Apa beza wali dengan ulama? Adakah semua ulama itu wali? Tidak. Ulama tu lain, wali tu lain. Ulama tu orang alim, wali tu kekasih Tuhan. Kadang-kadang kekasih Tuhan tu orang kampung. Orang tak pandai gapo, ngaji, tak pandai apa pun, boleh tak boleh PhD pun. Tetapi dia kekasih Tuhan kerana bersih hati dia. Kadang-kadang orang alim, PhD, hati busuk, tak boleh jadi kekasih Tuhan. Penuh sifat takabur, sifat riak, dok kata ke ulama. Maka dia boleh ilmu saja, saya Tuhan dia tak boleh. Ada orang ulama lagi, wali lagi, hak tu hak paling hebat sekali. Jangan kata ulama tu wali, wali tu ulama. Katanya Imam Nawawi, sebenarnya ulama tu tentu wali. Sebenarnya orang mengaji agama ni tentu akan jadi wali. Tapi Imam Nawawi kata kerana ulama ni tak beramal dengan ilmu dia, maka dia tak boleh jadi wali. Sebenarnya ulama tu memang akan jadi wali, tapi dia tak beramal saja dia tak jadi wali. Sepatutnya atas muka dunia ni semua wali tu ulama belaka. Ulama tu mesti akan jadi wali, tapi kerana ada satu perangai tak boleh beramal, maka dia jadi ulama saja, tak boleh jadi wali. Mohon Tuhan guru bagi nasihat kau saya selalu solat hujung waktu, rasa berat nak solat. Apa rasa berat? Rasa tak penting kau. Demo kalau ada orang nak bagi 1 juta ya. Rasa berat kau rasa rengeh. Oh, rasa rengeh selalu. Pukul 3 malam saya tunggu lagi. Tapi apa kita rasa berat kerana kita rasa semaya tak bernilai tu. Jolok gitu dah lah. Royak gitu jelas kata. Rasa tak penting sangat. Saya tak semaya boleh makan. Saya tak semaya boleh hidup. Saya boleh semaya anak tiap-tiap tahun tu baik. Tak ada masalah. Rasa tak penting. Tapi kalau orang rasa penting supaya pitih.
dia akan sungguh dengan semaya. Nah, kita ni patut apabila sebut semaya, sebut nama Tuhan, tak ada dah. Apa paling penting dalam hidup kita? Nak jumpa dia lah. Tetapi ada manusia rasa tak penting Tuhan. Akhirat dia tahulah nilai pitih dengan nilai Tuhan itu setara mana. Nah, boleh nak terai tempat tentang ziarah sir. Ziarah sir. Sebab saya pernah dengar ziarah sir daripada guru Abah sekumpul. Saya tak faham. Apa dia maksud ziarah sir? Tak tahu apa. Tanya dia, ziarah sir itu apa pun tak tahu juga. Nah, apa dia maksud dia? Apa hukum wanita haid mengambil wuduk? Kita sebut dah. Ada pendapat kalau ambil wuduk tu untuk semaya haram. Kalau ambil wuduk untuk tidur harus hukum dia. Nah. Apa perbezaan di antara tahassus, tajassus? Apakah berdosa mempunyai sifat tersebut? Tahassus ni rasa sensitivity. Rasa berjaga-jaga, berhati-hati, tahassus. Jadi satu benda, perbuatan kita kena ada perasaan tahassus. Kita nak buat satu benda, ke demo kata lagu tu. Ke benda ni bahaya, mari berhati-hati. Tajassus ni minat cari air orang. Tajassus minat air. Aku buat gini ke, nama dalam ikut dia kata wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Nah, jangan kamu cari air orang. Maka jangan ada ni sifat tajassus ni tak comel, cari air orang. Orang tu buat maksiat dalam gelak, kita pergi pukul gambar sebar kat orang. Allah, kawan tu malu dah nak tunjuk depan orang, kita pergi sebar depan orang. Ada tu kawan tu buat senyap-senyap dalam hotel, kita ambil CCTV pergi sebar kat orang. Gapo dia pedah dosa berlaku. Nah, ni tak apa kita nak royak dia tu jahat. Jangan dia sendiri malu dah dia buat senyap-senyap, jangan dak dedah lah maksiat dia. Lain dia tunjuk depan orang ramai. Dia samseng, dia tunjuk maksiat dia depan. Tu tak apa. Ni kawan tu senyap-senyap, malu dah dia tu nak buat maksiat. Tiba-tiba kita ambil gambar pergi sebar, la haula wala quwwata. Sebar atas nama agama pula tu. Atas nama kebenaran saya sebar. Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Allah Nabi Muhammad ajar. Muak gini. Kamu nyetok gapo? Kacip pe kau gapo dia? Buat kerja lagu ni. Dedah maksiat orang-orang aib dah malu dah dia tu. Dia buat senyap-senyap, bayar orang apa semua buat senyap. Kita dedah depan orang ramai. Ya Rabbi. Mu ingat mu tak ada aib ke? Nabi kata siapa dia cari aib orang nescaya Tuhan akan cari aib dia. Dan Tuhan akan malu ke dia sekalipun duduk dalam rumah dia. Kita dalam rumah paling selamat selagi. Tuhan boleh malu kita. Dan siapa dia buka aib orang atas muka dunia, Tuhan buka aib dia di akhirat. Mengingat mu tak ada aib. Jadi kalau kita nak terus suruh Tuhan tolong aib kita, jangan buka aib orang. Lainlah kalau benda tu berkaitan dengan hukum hakal, orang nak tanya. Tapi kalau tak perlu sangat tak usah dengar lah. Biar hamba tak tahu dia aib, tak apa. Biarlah hamba nampak dia comel belakang, tak apa. Apa kelebihan Bismillah 20? Dua Bismillah 20. Dan Yasin Fadilah Bismillah 20. Hamba teringat dah lagu mana Bismillah 20 ni. Macam-macam lah. Kali 20 kali Bismillah dia adalah campur dengan doa. Hamba tak tahu. Yasin Fadilah ni banyaklah kelebihan, antaranya untuk hajat. Kaifiat dia tu kena pandai-pandai lah. Adalah dalam sebut. Betul kodok jatuh kita tu ada istana iblis. Betul kodok dalam jatuh kita tu ada istana iblis. Macam mana nak hancur ke istana iblis tu? Iblis tu duduk dalam hati kita. Kalau Tuhan tak ada dalam hati kita, iblis akan ada dalam hati kita. Sebab tu kena bersih ke hati kita. Rumah kalau tak cara, iblis akan duduk. Rumah 4, 2, 3, 4 hari tak ada cara, tidak kau iblis. Sarai kotor gapo dia apa. Maka begitu juga hati. Kalau kotor tak cara lagu tu, iblis pergi duduklah. Rumah tu jadi beratur lah. Mana kalau rumah sentiasa hidup, ada tuai dia, cara. Iblis nak masuk lagu mana? Lo ni istana iblis. Ni hati kita bukan tempat iblis sebenar. Tuhan kata tu rumah hamba tu. Hati-hati orang mukmin itu. Katanya dalam hadis kata, ataupun dalam kitab-kitab kata, Tuhan kata, langit dan bumi tidak cukup untukku. Tak padai dengan kehebatanku, langit dan bumi tidak cukup. Tetapi,
diriku cukup untuk hati orang mukmin. Tengok. Tetapi dalam hati orang mukmin cukup Tuhan. Bukan kata Tuhan duduk cokoh lagu tu. Nak royaknya, luasnya hati orang mukmin. Sebab tu masalah bertimbung-timbung, kita tengok tenang ya orang mukmin kerana hati dia sangat luas seperti laut. Kalau hati orang bukan mukmin seperti air segelas ni. Masuk najis selalu, curuh selalu. Maka semakin luas hati, semakin tenang seseorang tu. Maka dialah jadi tempat singgah sana Tuhan. Arash Allah Ta'ala di situ. Kiasanya. Nah, bukan istana iblis. Jadi lagu mana nak buat? Bersihkan rumahmu. Dalam kitab Ihya Imam Ghazali kata, Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Allah Daud, ya Daud, bersihkan rumahku supaya aku boleh diam di sana. Yakni bersihkan hatimu supaya aku sentiasa bertahta di jiwamu. Gitu. Nak tanya tentang cara baca Hizbul Bahar dan Nawawi yang sebenar, sebab di Lum'atul Awraq Hizib Bahar ada iktisam dia. Dan beberapa ayat perlu dibaca sebelum membaca Hizib Bahar. Tapi ada tok guru tidak baca ayat-ayat tersebut pun. Sekaligus minta ijazah Hizib Nawawi. Jadi hamba ijazah lah Hizbul Bahar dengan Hizib Nawawi sebagaimana hamba terima daripada guru hamba. Masalah cara baca dia dalam Lum'atul Awraq kau apa dia banyak kaifiat. Terlalu banyak kaifiat. Maka cara baca hizib ni ada tok guru baca asal ringkas dia, ada jenis cara qasam, ada cara. Antaranya tak silap hamba dalam Lum'atul Awraq dia ada amalan. Kita sebut ya Allah dengan hak alif bata sojing ha qadau, baca habis alif bata, baru baca doa ni. Macam-macam dia ada cara-cara kaifiat tersendirilah. Bukan kata hak ni salah, hak ni betul. Tak ada istilah sebenar, tak ada istilah sebenar. Baca yang sebenar. Hak ni ada kelebihan dia, hak ni ada kelebihan masing-masing. Apa hukum guna kabel untuk mempercepatkan dapat vaksin? Bersungguh. Guna kabel nah untuk dapat vaksin. Pihak lain duk tunggu tak dapat, hamba bersungguh sangat nak vaksin ni, hamba pun guna kabel. Nak kata gua demo semangat, ambil lah, cocok lah. Ya guna kabel ni kita nak kata lagu mana lah. Ada benda tu wak nyanyi kat orang, ada benda tak nyanyi pun, saja kabel. Kabel ni lagu mana? Kadang-kadang kabel keluarga. Gini nak ayat cerita. Nabi kata kita kalau nak buat baik kepada keluarga kita. Maka tak salah seorang tu dia ambil keluarga dia mendahului orang lain. Tak salah. Kabel metel-metel lah adik-beradik demo. Tak apa boleh buat gitu, tak apa. Tapi untuk dapat vaksin ni ikutlah, tak ada masalah apa. Sebab tak tahulah ada orang nak, ada orang tak sih. Jika lupa baca Fatihah dalam solat rakaat pertama macam mana nak buat? Adakah perlu sujud sawi atau tidak? Batalah rakaat tu. Hangus rakaat tu kena tambah rakaat lagi. Macam mana makmum perempuan menegur imam yang lupa rukun solat? Maksudnya isteri berimam suami. Perlu sebut subhanallah kau lagu mana cara tegur dia? Tepuk tangan. Kelepuk kau bunyi. Ikutlah tepuk di pohon kau. Kau penting beritahu kata suami tu ada kesilapan. Tasfik panggil. Macam mana nak cek diri ada gangguan sama ada menumpah sihir diri kau, terima kasih. Payuh. Biasa sihir ni ada tanda-tanda dia. Seperti kita mimpi jatuh daripada bangunan. Ya ada gangguan. Jatuh. Kita tidur. Kejut. Macam jatuh. Terlesi diri kita melambung. Ataupun kita mimpi nampak muka yang sangat huduh. Nampak pemandangan yang menakutkan. Kita mimpi kubur. Kita mimpi jalan. Tiba-tiba bangun duduk tempat kotor. Dalam tandah kau apa dia. Itu tanda-tanda sihir. Ataupun perubahan dalam diri kita sangat drastik. Dulu makan nasi kurang. Lah ni sepuyuk bahaya. Memang masuk atur. Sepuyuk nyo makan ke dia. Ngah puyuk-puyuk, ngah roya-roya nyo makan. Ni betul-betul masuk sihir lagu ni. Tapi kalau duduk biasa patut penipal lah. Sihir tak sihir lagi, benda biasa. Ataupun biasa makan nasi 3 pinggir. Ni 4 pinggir. Tu biasa ya tu. 3 pinggir, 4 pinggir. Tak berubah sangat tu.
Biasa molek hari ni penipal dah. Tak juga, tak semestinya. Tu biasa perubahan sedikit, bukan kata kena sihir, tu lipat panggil. Kalau suami kedekut bagi nafkah ala kadar saja kepada isteri, contoh beli kes layar seumur. Adakah berhak isteri minta fasah? Allah, kes layar pun nak minta fasah. Gini sebenarnya. Suami kena beri nafkah kepada isteri menurut standard dia. Contohnya, standard orang Malaysia makan gapo. Kalau kerja kampung, orang standard isteri, orang kampung makan gapo? Standard makan ikan selayar. Seminggu sekali mungkinlah boleh beli ayam. Ayam pun tak syarat beli seekor. Beli kaki saja pun tak apa, wak sup kaki pun tak apa. Tu standard dia. Kena ingat tu standard dia. Kadang-kadang suami jamu lebih daripada standard. Maka apabila suami jamu lebih daripada standard, maka kalau dia beli kes layar, standard dah orang kampung makan kes layar ya. Nak lebih ke? Bukan orang kampung lah. Demo ni siapa dia? Anak raja ke dok? Pakar tak boleh minta. Tak ada sebab. Fasah ni mesti ada sebab. Antaranya penyakit ke, ataupun tok lelaki ni jahat ke, mudarat agama dia. Suami dia jenis makan dadah ke, gapo dia mudarat kepada dia, baru boleh minta fasah. Ni kes layar semua nak minta fasah. Tahu Tok Kodi dengar pun kata, ngamba pun jamu kes layar. Macam mana nak amal bismillah ni? Amal baca bismillah ni sekali sehari. Bismillahirrahmanirrahim basir allazi laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Ni kali bismillah dia adalah disebut di dalam kitab Lum'atul Aurat. Amallah sekali sehari. Tujuan dia nak membatalkan semua bisa-bisa. Racun-racun. Siapa dia amal bismillah ni sangat mujarab, sangat hebat dia. Wajib kau dok ambil nafas setiap kali wakaf baca Fatihah. Boleh kau dok baca 2 ayat dengan satu nafas. Macam mana sah kau dok? Gini. Kita nak baca senapah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh, tak ada masalah. Bukan kata 2 ayat 7 ayat tu senapah pun tak ada masalah apa. Kerana ada riwayat kata Nabi pernah baca Al-Fatihah senapah. Maka boleh baca dalam boleh. Tak ada masalah apa. Siapa kau boleh melihat tanda tulisan kafir di dahi Dajjal sebenarnya? Adakah wali saja minta pandangan? Tak tahu siapa dia boleh tengok. Di akhirat ni apabila dekat hari kiamat, maka marilah satu binatang sangat ganjil rupa dia bercakap dengan manusia. Dan dia bawa tukak Nabi Musa dan cicing Nabi Allah Sulaiman. Dia kata atas kepala hak ni tulis kafir. Hak ni kata hak ni mukmin. Maka pada akhir zaman kita boleh nampak hak ni kita panggil kafir, hak ni panggil mukmin, hak ni panggil kafir. Jelas. Tak ada syok dah. Lah ni kita syok. Hak ni ngaku mukmin benar kafir. Hak ni ngaku kafir, hak ni mukmin sebenarnya. Maka pada akhirat nampak jelas hak mana kafir, hak mana mukmin. Maka pada masa tu boleh tengok belakang, boleh tengok belakang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.